Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah binti Kadil, nombor matrik A175160. Hari ini saya akan membentangkan tugasan ulasan kitab tafsir, hadis dan juga tasawuf. Untuk kitab tafsir, saya memilih kitab tafsir Ibnu Katsir, surah Yusuf ayat 1 hingga 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'ana wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Assalamualaikum. Maksudnya Alif Lam Ra ini adalah ayat-ayat kitab, yakni Al-Quran yang nyata, yakni dari Allah. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kalian memahaminya. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik melalui wahyu Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Untuk ayat pertama surah Yusuf, iaitu Alif Lam Ra, Tilka ayatul kitabil mubin, para ulama tafsir berselisih pendapat berkaitan dengan huruf-huruf yang ada pada permulaan surah Al-Quran. Antaranya terdapat di kalangan mereka yang mengatakan bahawa ia merupakan sesuatu yang hanya diketahui oleh Allah SWT sahaja. Jadi untuk mengetahui maknanya, mereka mengembalikannya kepada Allah SWT semula dan tidak menafsirkannya. Namun, terdapat juga yang menafsirkannya dan mereka berselisih pendapat mengenai maknanya. Menurut Abdul Rahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam, sesungguhnya huruf-huruf tersebut merupakan nama-nama surah yang bersangkutan. Menurut riwayat Abu Huzaifah Musa Ibnu Mas'ud dari Shibil dari Ibnu Abu Nujaih dari Mujahid mengatakan bahawa Alif Lam Mim merupakan salah satu asma Al-Quran. Seterusnya, Ali Ibnu Abu Talhah mengatakan dari Ibnu Abbas bahawa hal itu merupakan qasam, yakni sumpah, yang dipakai oleh Allah dalam sumpahnya kerana merupakan salah satu dari asma-asma'nya. Abu Salih pula meriwayatkan daripada Ibnu Abbas dan Murrah Al-Hamadani dari Ibnu Mas'ud dan dari sejumlah orang-orang dari kalangan sahabat Nabi SAW bahawa Alif Lam Mim merupakan huruf-huruf yang dipakai untuk pembukaan dan semuanya berasal dari ejaan hijaiyah asma-asma Allah. Oleh itu dapat disimpulkan bahawa tiada pertentangan di antara satu pendapat dengan pendapat yang lain, kerana semua pendapat tersebut dapat disimpulkan sebagai huruf-huruf merupakan nama-nama surah-surah, asma-asma'nya dan pendahuluan bagi surah-surah. Setiap huruf menunjukkan suatu asma atau suatu sifat Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana membuka banyak surah dalam Al-Quran dengan memuji, bertasbih dan mengagungkan namanya. Ibnu Jarir menambah bahawa tidak menutup kemungkinan bila mana sebahagian dari huruf-huruf itu menunjukkan salah satu dari asma-asma Allah dan salah satu dari sifat-sifatnya. Seterusnya, ayat kedua dari surah Yusuf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bahasa Arab merupakan bahasa yang paling jelas, paling terang, paling luas dan paling banyak perbendaharaan kata-katanya. Oleh itu, Allah menurunkan kitabnya yang paling mulia dengan bahasa yang paling mulia di antara bahasa-bahasa lainnya, yang disampaikannya kepada Rasul yang paling mulia melalui perantaraan malaikat yang paling mulia, iaitu Jibril alaihissalam, dan di tempat yang termulia di atas muka bumi, iaitu di Mekah. Ayat 3 dari surah Yusuf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin.
Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir penyebab ayat ini diturunkan dari Ibnu Abbas yang menceritakan bahawa para sahabat pernah berkata, "Wahai Rasulullah, alangkah baiknya seandainya engkau menceritakan kisah-kisah kepada kami." Maka Allah menurunkan firman-Nya dalam surah Az-Zumar ayat 23 yang bermaksud Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik. Kemudian mereka berasa bosan lagi untuk kali keduanya. Maka mereka berkata, "Wahai Rasulullah, ceritakanlah kepada kami suatu kisah selain hukum-hukum Al-Quran." Maka Allah menurunkan firman-Nya iaitu surah Yusuf ayat 1 hingga 3. Seterusnya adalah kitab hadis iaitu Fathul Bari bab marid. Pertama ialah tentang sakit keras. Imam Bukhari meriwayatkan dari Masruq dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih keras sakitnya daripada Rasulullah SAW. Kedua, orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang lebih utama, lalu yang utama." Dari Al-Haris bin Suwaid dari Abdullah yang berkata, "Aku masuk menemui Rasulullah SAW sementara beliau menderita sakit demam yang tinggi. Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sungguh engkau menderita sakit yang keras?' Beliau berkata, 'Tentu, sungguh aku menderita sakit sebagaimana sakit dua laki-laki di antara kalian.' Aku berkata, 'Hal itu kerana untukmu dua pahala.' Beliau bersabda, 'Benar, yang demikian itu seperti yang engkau katakan. Tidaklah seorang Muslim ditimpa gangguan berupa duri dan yang lebih darinya, melainkan Allah menghapus dengannya keburukan-keburukannya sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya." Ketiga, kewajipan menjenguk orang sakit. Dari Abu Wa'il, dari Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Berilah makan orang yang lapar dan jenguklah orang yang sakit, serta bantulah orang yang dalam kesulitan." Imam Bukhari menegaskan bahawa hukumnya adalah wajib sesuai makna zahir perintah menjenguk. Hal ini kerana hadis ini telah disebutkan pada pembahasan hakul muslim alal muslim khamsun, iaitu hak muslim atas muslim ada 5, dan di antaranya ialah menjenguk orang yang sakit. Keempat, menjenguk orang yang pingsan. Dari Ibnu Al-Munkadir, dia mendengar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "Aku menderita sakit, maka Nabi SAW datang menjengukku bersama Abu Bakar. Keduanya berjalan kaki dan mendapatiku sedang pingsan. Nabi SAW berwuduk, kemudian menuangkan air wuduknya kepadaku. Aku sedar dan ternyata Nabi SAW. Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, bagaimana yang aku lakukan terhadap hartaku? Bagaimana yang aku putuskan pada hartaku?' Namun beliau SAW tidak memberi jawapan sedikit pun kepadaku hingga turun ayat tentang warisan." Dan akhir sekali ialah kitab tasawuf iaitu Minhajul Abidin. Aqabah yang pertama berkaitan dengan ilmu. Ilmu dan ibadat merupakan dua biji permata yang sangat berharga. Hal ini kerana ia merupakan sesuatu yang sangat penting sehingga diturunkan kitab-kitab suci dan diutuskan para rasul. Kemuliaan ilmu dan ibadat tidak boleh dipandang rendah kerana kedua-duanya adalah daripada penciptaan dua buah negeri, iaitu dunia dan akhirat. Oleh itu, wajib bagi seseorang hamba agar tidak membimbangkan dengan sesuatu melainkan dengan ilmu dan ibadat, serta tidak memenatkan dirinya melainkan kerana kedua-duanya, dan juga tidak melihat melainkan kepada keduanya. Ilmu merupakan yang paling mulia dan paling utama daripada dua permata tersebut, iaitu ilmu dan ibadat. Berdasarkan sabda Nabi SAW, sesungguhnya kelebihan orang alim yang beramal dengan ilmunya di atas orang abid yang beribadat tanpa ilmu, seperti kelebihan diriku di atas orang yang paling rendah martabatnya daripada umatku. Oleh itu, terang lagi nyata bahawa ilmu itu ialah permata yang lebih mulia daripada ibadat. Namun demikian, seseorang hamba itu mestilah mempunyai ilmu dan mengerjakan ibadat. Sekiranya tidak melakukan sedemikian, nescaya ilmunya itu hanya akan menjadi sia-sia seperti debu yang bertaburan di tiup angin. Ibaratnya, ilmu itu seperti pokok dan ibadat pula diibaratkan sebagai buahnya. Ilmu mesti terlebih dahulu diutamakan kerana ia merupakan akar umbi dan dalil petunjuk bagi jalan ibadat. Seperti mana sabda Nabi SAW,
Ilmu itu merupakan imam kepada amal, sedangkan amal itu pula menjadi pengikutnya iaitu sebagai makmum. Ilmu diutamakan daripada ibadat disebabkan oleh pentingnya untuk mengenali ilmu terlebih dahulu. Contohnya, pada awalnya yang wajib dilakukan ialah mengenal Allah iaitu Tuhan yang disembah, kemudian barulah beribadat kepadanya. Hal ini demikian kerana pentingnya untuk mengetahui nama-namanya, sifat-sifatnya, perkara yang wajib baginya serta perkara yang mustahil pada sifatnya. Kemudian setelah mengenal Allah, wajib pula untuk mengetahui perkara yang wajib untuk dikerjakan daripada kewajipan-kewajipan syarak sebagaimana yang telah diperintahkan agar dapat melaksanakan yang sedemikian dengan betul. Contohnya, ibadat-ibadat syarak seperti bersuci, solat dan puasa, dan wajib untuk mengetahui hukum-hukum dan syarat-syaratnya sehingga dapat melaksanakannya dengan betul menurut syarak. Dan antara kepentingan berilmu adalah mudah untuk menyelesaikan masalah apabila menghadapi sesuatu kemusykilan dalam sesuatu hukum. Ia juga turut termasuk ibadat-ibadat batin yang berkaitan dengan jiwa dan hati seperti tawakal dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta redha dengan qada dan qadarnya di samping sentiasa sabar, taubat dan ikhlas. Amalan zahir mempunyai hubungan dengan amalan-amalan batin yang mana ia boleh memberi kesan dalam merosakkan amalan-amalan zahir. Contohnya, sangkaan ianya adalah sebagai kepujian bagi Allah SWT dan mendakwah manusia ke arah kebaikan. Namun ia berkeberengkarian untuk menjadi perasaan riak semata-mata. Oleh itu, sesiapa yang tidak mengetahui amalan-amalan batin ini dan sudut keberkesanannya terhadap ibadah zahir serta tidak mengetahui bagaimana cara memeliharakan dirinya daripada keburukan amalan batin, maka kesannya terhadap amalan zahir amat buruk. Seperti terluputlah pahala-pahala taat zahir dan batin dan tiada yang tertinggal melainkan kecelakaan dan kepenatan. Oleh itu, para ulama yang zahid lagi beramal dengan ilmunya telah memberi perhatian besar terhadap ilmu sebagai perhatian khas sebelum beramal. Sedangkan di kalangan orang-orang awam, mereka mengabaikan perkara ini kerana sesungguhnya urusan peribadatan dan tunjang bagi ibadat kepada Allah adalah ditegakkan di atas ilmu. Hal ini bersamaan dengan pandangan para cendekiawan yang mempunyai mata hati. Mereka sangat-sangat memberi perhatian kepada menghasilkan ilmu sebelum beramal. Seterusnya, pentingnya untuk mendahulukan ilmu daripada ibadat adalah kerana sesungguhnya ilmu yang bermanfaat dapat menimbulkan rasa takut dan kagum terhadap Allah SWT. Hal ini demikian kerana sesiapa yang tidak mengenali Allah dengan sebenar-benar makrifat, nescaya tidak merasa kehebatannya dan juga tidak akan mengagungkannya dengan sebenar-benar penghormatan ta'zim. Disebabkan oleh hanya dengan ilmu juga manusia dapat mengenalnya, mengagungkannya dan merasa takut kepadanya. Menurut Imam Al-Ghazali, ilmu yang bermanfaat ialah ilmu yang menambahkan perasaan takut kepada Allah, ilmu yang menambahkan celik mata hati terhadap keaiban diri, dan ilmu yang menambah lagi ibadat kepada Tuhan dengan sebab makrifat kepadanya, ilmu yang mengurangkan gemar terhadap dunia, ilmu yang menambahkan kasih sayang kepada akhirat dan membuka pandangan mata hati terhadap kebinasaan segala amalan sehingga dapat memeliharakan diri daripadanya. Aqabah ilmu merupakan satu aqabah yang susah perjalanannya tetapi mendapat banyak manfaatnya. Oleh itu, penting untuk berniat ikhlas dalam menuntut ilmu dan jadikan tuntutan itu sebagai tuntutan pengetahuan amal dan bukan tuntutan penceritaan semata-mata tanpa amal. Hal ini kerana bahayanya aqabah ilmu adalah besar. Sesiapa yang menuntut ilmu kerana ingin mendapatkan perhatian dan sanjungan orang ramai kepadanya untuk bersekedudukan dengan para amir, bermegah-megah terhadap orang yang setanding dengannya dan untuk memburu kebendaan duniawi, maka akibatnya perniagaannya akan rosak binasa dan jual belinya akan rugi serta tidak bermanfaat di akhirat nanti. Kesimpulannya, pentingnya untuk beramal dengan ilmu dan memberikan tumpuan untuk memperbanyakkan bekalan akhirat supaya menjadi seorang hamba yang alim dan beramal kerana Allah atas asas kefahaman ilmu dan bukannya sebagai seorang jahil dan bertaklid semata-mata. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.